Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu khadna in syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat yang luas yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, dengan usia yang dipanjangkan untuk beberapa ketika sempat alhamdulillah bangun untuk mengerjakan solat subuh berjemaah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang solat isyak, solat subuh berjemaah, seolah-olah dia solat semalaman. Dan barang siapa yang solat isyak berjemaah, maka dia telah seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa solat subuh inilah di mana sunat solat subuh, yang mana satu? Nak ni sikit nak dipakai. Ketiga-tiganya. Ada sikit-sikit kah? Yang mana solat sunat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu apabila kita solat sunat subuh, sebelum solat sunat subuh, yang mana ganjarannya yang Allah bagi kepada kita adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Solat subuh sunat sebelum subuh. Jadi berebut-rebutlah kita, insya-Allah berebut pula keluar daripada rumah selepas mandi dan sebagainya, sekurang-kurangnya dapat solat subuh, solat sebelum subuh, solat sunat sebelum subuh. Sama ada kita lakukan di rumah ataupun kita lakukan di masjid ataupun di surau. Yang mana solat tersebut ditekankan di antara solat sunat yang boleh memberi ganjaran yang besar kepada kita subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, tadi imam baru membaca surah yang terakhir wal 'asr, dan saya pun ingat saya pernah nanggap imam tu rasanya dulu kecil kejapnya. Tok dah besar lebih daripada biasa. Dah berapa orang. Saya berada di Bintulu tu, masa belon yang boleh dijuluk dengan galah. Belonnya bilanya datang nak landingnya dekat madrasah ya, boleh dijuluk mun taman buluh yang panjang, kena belonnya. Tahun berapa ya? Tahun 80. 80-an ya. Masa saya orang yang paling saya ingat lah, beberapa orang, contohnya almarhum ayahanda Haji Mat Johari bila kita nyebutnya panjang umurnya, ya istilahnya di dalam tu umurnya panjang. Antara sebab umur manusia itu panjang disebut adalah kerana sedekahnya. Dan seorang lagi, apabila kami nak balik, nak pulang ke Kuching, biasa kami student Kuching tu, kami ajak si lekat. Yang lekat di Bintulu tu Ustaz Tabur, lekat Bintulu. Ya siapa pergi nanah lu lekatnya. Ustaz Abdul Muttalib lekat di Bintulu. Saya si lekat. Apabila balik daripada Bintulu, balik daripada belajar untuk balik cuti hari raya, ada seorang hamba Allah, kalau silap jiran kepada Masjid As-Salam tu dulu, suruh kayu, kita imbas semula. Haji apa saja? Haji Adni. Diberi dengan kami orang, kalau silap 100 orang
Duit diberi pakai tambang, pakai ni, setiap tahun yang beri sebagai zakat. Sebab itu antara perkara yang boleh memanjangkan usia. Ada anak di situ? Alhamdulillah. Perkara yang memanjangkan usia seseorang itu adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Sebab apabila bersedekah, umur kita panjang. Bukan maknanya hidup di dunia itu panjang, tetapi sebutan manusia itu panjang. Dan umur manusia paling panjang yang disebut oleh kita adalah Nabi Adam. Panjang umurnya, semua kita nyebut umurnya panjang. Walaupun dia ada wujud di dunia, tetapi dia wujud di dalam jiwa dan perasaan kita, sebab kita mengingati sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali kepada tajuk yang diberi. Sebenarnya tajuk ya, saya dah mak semalam di masjid Kidurong. Ya pun sama juga pengusinya daripada Madrasah Al-Quran, iaitu Haji Saliman. Yang saya kata di antara ramai-ramai jemaah ya, seorang ngajak mazhab Hanbali, yang lain semua mazhab Syafi'i. Sebab nama ayahnya Haji Saliman bin Haji Hanbali, maknanya mazhab Hanbali. Yang lain semuanya mazhab Syafi'i. Ala kulli hal, masa, bila saya berbicara tadi tentang masa, kita ada dua aja masa. Si lebih daripada dua. Masanya ada dua sahaja bagi tiap-tiap kita manusia. Dan jamnya 24 jam. 24 jam, kalau kita nak jam sik kira berapa usia kita, seni kita tinggal, semuanya 24 jam. Si ada seorang pun yang ada 25 atau 26 jam. Dan masing-masinglah yang akan mengurus jamnya masing-masing. Kita ada dua masa. Masa lalu dan juga masa sekarang. Sekarang, yaum, hari ini. Masa lalunya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, kampung ni sentiasa baru, tak pernah jadi lama. Inilah kampung yang tak dimakan zaman, tak dimakan usia, sebab sentiasa baru. Kita belajar di sini, oh kami belajar di Madrasah Al-Quran, kampung baru. Barukah kampungnya? Baru. Sentiasa baru. Jadi masa ya yang lepas yang saya ceritakan, masa saya belajar di situ, itu adalah masa yang lepas dan menjadi sejarah dan menjadi tazkirah kepada kita. Saya melihat Pak Imam tadi, duduknya kecil kejap, sekolah rendah, Ustaz Tabo selalu bermain di madrasah. Sama juga isteri Ustaz Talib, kalau saya ingat, dulu belajar di madrasah itu, jadi isteri kepada ustaznya. Kalau mendengar, kalau mendengar. Dan juga satu masa lagi adalah masa sekarang. Inilah masa kita, yang mana kita diberi masa untuk beramal soleh, untuk berbekal. Fazdadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, kerana sebaik-baik bekal adalah taqwa. Taqwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana? At-taqwa hahuna, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dadanya, hati. Taqwa itu berada di dalam hati kita. Taqwa itu, kalau hati seseorang yang bertakwa, kehidupannya akan menjadi tenang dan masanya banyak diisikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Dan masa yang akan datang, satu lagi masa, itu bukan masa kita, yaitu masa esok. Esok bukan masa kita. Sebab esok kita belum tahu. Hatta kalau kita keluar daripada masjid tu pun kita situ apa masa apa yang akan berlaku dengan kita. Jadi bagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Tabo, siapakah orang yang bijak? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang siapakah orang yang bijak. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu
wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang bijak ataupun orang yang cerdik akalnya adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Kita dalam kehidupan sentiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tua. Kita menghadapi hari tua dulu, masa kita muda, kita belajar bersungguh-sungguh, dapat degree, dapat master, dapat PhD dengan kerja yang baik. Itu adalah persediaan kita untuk hari tua. Tetapi berapa banyakkah orang yang usianya sampai tua? Jadi orang yang usia yang dah sampai tua, yang macam kita tu, saya tu dah tua juga, perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu mengingatkan kita hendaklah menjadi orang yang bijak. Al-kaisu man dana nafsahu, mengira-ngira, kita hitung diri kita sendiri. Apakah persediaan kita untuk menghadapi kematian? Sebab kematian itu tidak mengira usia. Ada diriwayatkan, diceritakan di dalam satu kisah, seorang alim yang mana sentiasa diziarahi oleh malaikat maut. Apabila malaikat maut datang, pasti di kawasan tersebut akan ada orang yang dicabut nyawa. Ini bukan hadis, ada satu riwayat tu. Kadang-kadang mungkin ceritanya benar, mungkin tidak benar. Adapun sesuatu cerita tu kadang-kadang diambil daripada cerita Israiliyat, daripada Bani Israel. Contohnya banyak cerita-cerita Nabi Sulaiman dan sebagainya diambil daripada cerita-cerita Bani Israel. Jadi apabila orang alim tersebut diziarahi oleh malaikat, dan ketika malaikat maut nak pergi, dia pun memberitahu kepada malaikat tersebut supaya sekiranya giliran dia untuk dicabut nyawa, hendaklah dia bagi tahu tanda-tanda bilakah masanya dekat masanya. Jadi pada satu ketika lama daripada jarak setelah berbicara tersebut, setelahnya hendak berkelakar, malaikat pun datang semula. Ketika malaikat datang semula, dia pun bertanya, apakah hajat Tuan datang pada hari ini? Malaikat tersebut jawab, aku datang untuk mencabut nyawamu. Terkejutnya. Sedangkan dah madah awal. Kalau kita pun berkawan dengan malaikat maut, kita akan madah, beri tanda dulu, bawa nyabut, supaya senang kita bersedia. Malaikat kata, aku dah bagi tanda, beberapa tanda kepada kamu. Antara tanda yang pertama adalah putih rambutmu. Rambut putih. Kalau kita nanggar rambut kita masing-masing kata, janggut, somet saya pun dah ada putih. Rambut saya belakang tu putih sebenarnya, ada depan aja hitam. Bila nanggar cermin, belum putih lagi. Tapi ada somet dengan janggut tu memang ada 2-3 gigi dah putih. Itu tanda pertama kata dia. Uban dah bertabur. Yang kedua, kulit kendur. Itu utusan tanda-tanda yang diberi. Kulit kita dah kendur. Kemudian yang ketiga, gigi dah gugur. Ada orang tua gigi penuh kan, yang penuh habis di batas. Saya pun dalam ada 3-4 gigi di dalamnya dah gugur dah. Mata dah kabur. Alhamdulillah bagi yang dah berusia, mata lagi terang. Ya nikmat.
Sebab itu ada doa daripada Rasulullah SAW dalam Al-Ma'thurat, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, afiatkanlah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, wa afini fi basari, dan afiatkanlah, sihatkanlah pandanganku ataupun mataku dan telingaku. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW tiap pagi dan tiap petang dalam doa-doa ma'thurat. Jadi nikmatnya. Dan itulah tanda-tanda yang mana malaikat bagi kepada kita semua. Semua telah ada. Jadi orang yang bijak, dikata Rasulullah SAW, adalah orang yang bersedia untuk mencari bekal. Bekal yang mana bekal tersebut insya-Allah akan kita nikmati di akhirat nanti. Kemudian wal ajizu, siapakah orang yang rugi? Orang yang lemah. Ajuz ataupun al ajizu, orang yang lemah. Siapakah mereka orang yang lemah? Al ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikut hawa nafsunya. Apa aja kehendak hawa nafsunya, nya ikut. Nya nak makan, nya sik kira perutnya dah kenyang pun nya makan. Nya nak tidur, nya sik kira waktu zuhur pun ataupun subuh dah dekat pun nya akan tidur. Nafsunya. Nafsunya ada maksud nak makan. Melihat wanita yang cantik sik kira dia ikut nafsunya. Tambahan di Bintulu, saya sih ingat, masih hendak lagi kan. Duduk di mana-mana tebing di Bintulu ada ajak yang silap. Datang agak. Saya pernah ketika pergi ke Syria, belajarlah ketika belajar. Berjalan di pasar di Syria sebelum Syria perang. Kacak, Syria adalah satu bandar yang kacak. Pernah pergi ke Masjid Umawi di Syria, tempat di mana Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Syria, di Masjid Umawi. Ketika berada di Syria, adalah orang Arab datang, madam. Kita mesti faham apa madam. Tanya kawan, tahu siapa madam padahnya ya? Sidak yang menjual daging mantak. Saya rasa Bintulu masih ada yang berjual. Dulu pernah dengar cerita pasal apa? Pasal babi ya? Pulau babi. Pulau babi. Orang yang lemah adalah orang yang mengikut hawa nafsunya, masuk ke pulau babi. Sekejap aja, kan lama pun katanya. Mengikut hawa nafsunya, keinginannya, sebab keinginan kita banyak. Dengan terutama orang yang mengikut hawa nafsu adalah apabila seseorang itu banyak nikmat yang Allah berikan, contohnya duit banyak. Orang yang mempunyai duit yang banyak akan mengikut apa sahaja kehendak hatinya. Itu bukan orang yang kuat. Disebut dalam hadis tersebut, orang yang kuat tadi adalah orang yang bersedia untuk kematiannya, dan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikut hawa nafsunya. Dan kemudian watamanna 'ala Allah. Dan dia tadi, orang yang lemah tadi, berangan-angan untuk supaya Allah mengampunkan dosanya. Berangan saja, tapi dia ikut nafsu. Dan hadis tersebut daripada Tirmizi, sebenarnya tiap-tiap perkataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut adalah merupakan tazkirah kepada kita bersama. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, macam mana bekalan dia? Orang yang bijak tadi kena ada bekalan. Apa bekalan yang perlu kepada orang yang bijak? Saya suka ayat tu, sebab Ustaz Tabut, saya ada tajuk lain yang saya nak bicara malam tu. Bila dia sebut saya tadi, saya kembali kepada yang saya nak sebut tentang masa. Tapi siapalah, insya-Allah kita lain kali kita boleh tajuk yang lain, insya-Allah. Sebab bila tu sebenarnya, bila saya berbicara tentang persediaan untuk kita pun sama-sama sebenarnya. Saya pun bersedia juga. Kata Sayyidina Ali, orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak mengingati kematian.
Ya orang paling bijak. Bukan makna risau nak mati aja, kita rasa nak mati je si. Maksudnya bila bangun daripada tidur, alhamdulillah. Sebab itu doanya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku daripada matiku. Mati sebentar kita, belum mati seterusnya. Kalau kita melihat di kiri kanan kita, orang yang kita kenal dulu, anda banyak dah tiada kan, seolah-olah hilang di mata kita, comel aja. Ya sebenarnya ingatan kepada kita. Sebab itu bersedia kita. Bila kita disebut sebagai orang yang bijak, bersedialah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ambil sikit ajalah istilah, sibuk kita buka istilah yang besar-besar tentang takwa. Takut aja cukup. Takwa, takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW di dalam satu hadis. Saya cari dulu, ada asiknya dalam tu. Habis. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dullani ala amalin, bagi tahu kepadaku satu amalan, idza amaltuhu, sekiranya aku beramal dengannya, dakhaltul jannah, ataupun dakhalul jannah, aku akan masuk syurga. Seorang badui. Badui itu satu bangsa yang kasar, dan setidaknya ada rumah sebenarnya mun di padang pasir, dan jadi tinggal di gurun, tinggal di dalam kemah dan kasar. Dan pernah direwayatkan seorang badui datang masuk dalam masjidnya, kemih dalam masjid, sehingga kan ada sahabat kata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya ataupun memukulnya, cabut pedang. Rasulullah kata, la, jangan. Tak, biarkan. Suruhnya jiru saja air kemih ya, dengan air. Jiru saja. Menunjukkan zamannya sembahyang atas tanah, atas pasir. Sebab ya ada kinetok kita ni kan kena kadang-kadang biar baru sih tahu sebab apa. Biar baru benarlah, bukan biar baru di situ. Sebab apa? Apa ni mah? Buang pasir ya. Kita bila lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya sebenarnya buang pasir. Mungkin kita anggap ya sebagai sunnah, silakanlah. Mungkin kita rasa sembahyang sunat kita di pasir tadi. Mungkin ada rasa pasir di situ, terbuang. Ya kita kena tahu maklumat. Tiap-tiap sesuatu yang kita lakukan kena ada maklumat, ada dalil, ada hujah. Oh, aku malah sekian kerana ada sekian. Sebab apa kita angkat tangan ketika solat? Ada angkat tangan, ada yang bergerak-gerak. Semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah angkat tangan, pernah pusing-pusingnya, asyhadu alla ilaha illallah ya, ketika syahadah ya. Semua yang ada. Semua yang ada. Jadi apabila badui itu bertanya kepada Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amalan yang mana kalau aku melakukannya, aku akan masuk syurga. Senang aja kata Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, dia sebut apa? Yang pertama, wa tuqimus shalah, kamu mendirikan sembahyang yang asas. Yang asas maksudnya 5 waktu aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tanpa melakukan sunat. Sebelum ataupun selepas. Ini orang badui bertanya ni. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab mengikut siapa yang bertanya. Satu ketika Rasulullah didatangi oleh 2 orang. Seorang lelaki muda, badan gagah, tegap, berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini shaim, aku berpuasa. Bolehkah aku mencium isteriku? La, jangan, kata Rasulullah. Rasulullah kata jangan. Dia pun berlalu. Tak lama ketika ya dalam satu majlis, datang seorang tua. Ya Rasulullah, ini shaim. Ya Rasulullah, aku puasa. Izinkan aku mencium isteriku. Naam, kata Rasulullah. Silakan.
Sahabat yang dengar tadi heran, tanya, "Ya Rasulullah, tadi datang seorang yang muda bertanya suruh cium isteri ketika berpuasa, kamu kata jangan." Ya, hujah mengatakan boleh sentuh perempuan bila bulan puasa, katanya lah. Kemudian apabila datang orang tua, "Ya Rasulullah," kamu kata silakan. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang muda tersebut kalau dia mencium isterinya, dia tidak dapat mengawal nafsunya, maka dia akan terus buat cerita Ustaz Tabur, ular naik atas badan. Ustaz Tabur punya cerita, bahaya orang muda. Tetapi kalau orang tua, kata Rasulullah SAW, "Innahu yamlikun nafsahu." Sesungguhnya dia, atau kama qala, sesungguhnya dia memiliki nafsunya. Maksud memiliki nafsunya, kita orang tua dapat kawal nafsu. Ini tak dapat kawal, kita pun dah syit kabir lagi dah. Dah syit kabir lagi dah. Sebab itu apa-apa soalan yang diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan siapa yang menyoal. Begitu juga tadi si Badui tadi bertanya, sebab orang Badui ni orang yang kasar, mungkin malas, garang, orang yang banyak kerja, tempat-tempat yang susah. Jadi Rasulullah kata, kalau kamu nak masuk syurga, mafhum daripada hadis tersebut, yang pertama solat 5 waktu. Tanpa saya dah mula sunat, saya dah apa, tapi dia jaga 5 waktu ya. Wa tuqimus shalah wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa tanpa menambah. Maksudnya berpuasa tanpa menambah itu adalah saya dah mula puasa lain, saya dah mula puasa sunat Senin Khamis, saya dah mula sunat-sunat yang lain. Kemudian yang ketiga dia kata, kamu bagi zakat yang wajib sahaja. Itu saja yang Rasulullah sebut. Pertama solat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat. Rasulullah tak sebut haji di dalamnya. Saya cari hadis betul-betul tadi belum jumpa, tapi yang saya ingat 3 ya. Di dalam hadis lain Rasulullah sebut, sekiranya lah si Badui tersebut berkata benar, maksudnya dia mengamalkan, maka dia akan masuk syurga. Sebab di dalam hadis tersebut akhirnya si Badui berkata, "Wallahi, demi Allah, allazi nafsi biyadihi, yang mana nyawa aku di dalam tangannya, aku tidak akan menambah dan mengurang." Maksudnya apa saja amalan yang Rasulullah suruh tadi, nyasik nambah dan nyasik ngurang, malah ya ajak. Contohnya kita kena itu kita sembahyang 5 waktu, kita asyik ada solat sunat ya, sembahyang aja yang wajib. Puasa, kita puasa betul-betul, sungguh-sungguh. Zakat kita bayar, ya cukup. Kita pergi haji, kita pergi haji. Saya ada tambah, saya ada kurang. Kita asyik sembahyang malam macam orang lain, sampai hitam dahi, asyik sembahyang sunat. Tetapi kita sembahyang yang basic saja. Ya Badui yang bertanya. Tetapi kalau para sahabat yang bertanya, Rasulullah asyik jawab macam ya, Rasulullah pasti akan jawab yang lain. Suruh baca Quran, suruh sunat sebelum ba'diyah, qabliyah, sunat, sembahyang malam. Kalau kita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wallahu a'lam, mungkin Rasulullah akan jawab lain daripada jawapan tersebut. Kena tambah. Dan satu lagi amalan yang biasa yang dalam hadis Rasulullah sebut, iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li ashabi fi yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafi'ah, sahabat kamu ketika hari akhirat nanti. Jadikan amalan. Baca pagi, lepas subuh. Sebab para ulama menyatakan antara tasbih, zikir yang paling utama selepas solat adalah baca Quran. Walaupun dalam sunnahnya selepas solat kita disunatkan zikir astaghfirullah, 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 dan semua zikir-zikir yang kita baca. Tetapi antara yang paling utama juga adalah baca Al-Quran. Baca 1 ain setiap pagi lepas subuh. Sebelum, biasa kan kita ada telefon. Pertama kali kita lepas sembahyang lah datang rumah, kita akan ambil telefon, buka
Nak tahu apa cerita dalam dunia tu? Nak gianya. Buka telefon, terus buka Quran. Baca satu ain tiap-tiap hari. Sekurang-kurangnya dalam setahun ada sekali khatam. Sebab apabila kita baca selalu kita baca, dia akan menjadi sahabat kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita berjumpa hari-hari, jadi kawan nak? Hari-hari berjumpa, hari-hari belanja. Malah ajak makan mi kolok, malah makan mi kolok macam Ustaz Tabur. Jadi semua yang geng-gengnya makannya jadi kawan. Jadi kalau kita baca Al-Quran selalu, maka akan jadi kawan. Tandakan Quran dalam telefonnya ada, kita boleh download. Habis satu ain, snap, oh buka sekian. Sebab masa kita dah si panjang lagi. Pendek dah masa kita untuk kita bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya minta masa sikit, ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya nak share kepada kita semua tentang, tunggu saya cari, sebab tajuk tadi yang disuruh saya tu tajuk lain, tapi saya nak bicara malam tu memang saya dah nak bicaraan tentang masa tadi. Dan oleh kerana itu saya nak baca satu hadis. Saya dalam apa-apa kuliah saya suka baca hadis supaya kita berdasarkan apa yang kita fikir, tetapi berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang masa tadi. Bismillah. Mudah-mudahan anda jumpa. Baik, ada beberapa hadis. Yang pertama, ala innad dunya mal'unah. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat. Macam mana dunia terlaknat? Kata Rasulullah. Mal'un ma fihi. Terlaknat apa sahaja yang di dalamnya. Dalam dunia tu semua perkara-perkara dalam dunia terlaknat. Illa zikrullah. Kecuali zikrullah. Kemudian walahu wama walahu, illa zikrullah, dan amalan yang mendekatkan kepada Allah. Apa sahaja amalan yang boleh mendekatkan kepada Allah itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa alimu atau muta'allim, orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Di dunia terlaknat kecuali beberapa perkara. Yang pertama tadi, orang yang berzikir kepada Allah, zikrullah. Kemudian orang yang mendekatkan dengan zikir itu, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian seorang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dalam hadisnya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah ta'isa abdul dinar, celakalah hamba kepada dinar, iaitu wang. Kalau dinar itu istilahnya wang emas. Ta'isa abdul dirham, celaka hamba kepada dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka hamba khamisah, iaitu pakaian yang cantik. Ta'isa abdul khamilah, dan celakalah hamba khamilah, iaitu tempat tidur yang empuk. Sebab apa Rasulullah sebut celaka? Celakalah hamba kepada dinar, maksudnya kehidupannya semata-mata untuk cari duit, siang malam cari duit. Sedangkan duit yang ada di tangannya pun bukan dimakannya semua. Apa yang dia makan pun sehari pun sepinggan saja. Sehingga kan ada diceritakan, ada pembesar tertentu di kita di situ, di Sarawak tu, duit banyak, tapi nya boleh makan sesaunjo, ya ajak pada makannya, mungkin nasi sikit lah. Jadi dengan duit tersebut, sebenarnya dengan ada duit kita boleh bersedekah. Dengan sedekah panjanglah umur kita. Ta'isa abdul dirham, itu sama. Kemudian ta'isa abdul khamisah, celaka hamba khamisah.
Khamisa artinya pakaian. Sebab apa dia celaka? Sebab kehidupannya dengan ada duit, dia cari pakaian yang cantik, rumah yang cantik, termasuk pakaian, kereta yang cantik, semuanya nak beli. Cik salah. Tetapi ia nisib mendatangkan duit untuk dirinya sebagai bekal di hari akhirat kelak. Kemudian ta'isa Abdul Khamilah, dan celakalah hamba kepada tempat tidur yang empuk. Tempat tidur pun. Sebab apa? Dengan tempat tidur yang empuk ya, subuh sik bangun, tahajud sik bangun. Jadi malas. Semua tu disebut bukan sik boleh. Kalau ada dirham, ada dinar, kita boleh bersedekah. Kita boleh cari pahala yang banyak. Kita boleh bantu orang lain, boleh pergi umrah, boleh pergi haji. Mesti ada dirham macam ni kita nak pergi haji, mesti ada dinar. Macam ni kita nak malam rumah, tempat kita berteduh. Tetapi berpada-pada. Jangan menjadi hamba. Yang maksudnya tadi Rasulullah kata celaka hamba kepada dinar. Maksudnya hidupnya siang malam berfikir dengan melihat dinar, melihat pakaian yang cantik dan juga melihat tempat tidur yang empuk. Hadis daripada Bukhari. Sebut hadis Bukhari itu memang hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hadis, boleh saya minta masa sikit ya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abirin sabil. Wa kana Umar radhiyallahu anhu wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu yaqul idza amsayta fala tantazirus sabah wa iza asbahta fala tantazirul masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Daripada Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maksudnya daripada Umar, anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah ibn Umar nama sebenarnya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridha keduanya. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku sampai dipegangnya. Bahu kepada anak Sayyidina Umar, yaitu Abdullah ibn Umar yang disebut sebagai Ibnu Umar. Dan beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun fid dunya, jadikanlah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing atau seorang pengembara. Maksudnya apa? Kita duduk dalam dunia tu jangan seolah-olah kita, ada satu istilah orang Melayu kami di Kuching nun ataupun situ mungkin sama, menongkat langit. Tongkat langit maknanya sebenarnya mati kita tu. Hidup kita tu nang bergelumang dengan dunia aja, kita tidak mikir akhirat. Kita tidak mikir kita akan mati. Ya, kehidupan kita. Ada manusia macam ni di mata kita dan di telinga kita, di dalam telefon kita, di dalam TV kita nanggah. Seolah-olah hidupnya selama-lama dalam dunia. Sedangkan umur dah 90 lebihkan 100. Ada manusia macam ni. Allah panjangkan usia seseorang bukan maknanya rahmat. Makin panjang usia kita manusia, makin lemah. Satu bahasa orang yang dah berumur tu, apabila berdiri daripada duduk kena berdiri, ada bahasanya. Mun orang muda berdiri siap dah bahasa. Siap dah bunyi, siap dah bahasa dan siap dah bunyi. Mun kita orang tua tu berdiri, dari duduk ke berdiri, mesti ada keluar bahasa ya. Tua dah ya. Orang muda siap dah bunyi ya. Jadi bahasa orang tua dengan bahasa orang muda sih sama, bahasa badannya. Jadi janganlah kita hidup di dunia, jadilah sebagaimana seolah-olah kita orang asing. Macam ni sidak orang Indonesia, minta maaf kalau ada di situ. Apa dikerja orang Indonesia itu? Dia cari duit untuk bekalnya yang belah rumah di kampungnya. Begitulah umpama kita. Kita cari bekal untuk kita buat rumah di akhirat, untuk kita tuai di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang kepada akhirat. Ada kita nanggau Indonesia ada di situ malah rumah malah banglo. Saya dah.
Apa kerja sidaknya? Hari Minggu mesti kerja, dia pergi cari parit-parit yang bersih sikit. Apa carinya? Cari ikan. Dapat ikan dia makan dengan nasi cukup. Ya, orang asing. Orang asing macam ya. Bekerja bersungguh-sungguh, mundi semenanjung. Sidak bangla, gaji lebih besar daripada sidak bos. Sebabnya kerja 24 jam. Untuk apa? Untuknya bersedia malah rumahnya di kampungnya. Kita sini kampung kita, Ustaz Abu sini asal entah ya? Tersugal. Alhamdulillah. Jawapannya tepatnya dah tahu saya jawapannya. Kalau saya nanya orang mesti faham. Sini kampung kita, oh kami diam asal di Jabai mari, lahir di siapa indah. Bukan. Kampung kita adalah syurga. Ini dah kampung kita kelahiran. Sebab asal bapa kita nang datuk nenek kita sini, Nabi Adam asalnya di syurga. Kemudian disuruh turun, bukan dihalau, disuruh turun ke dunia. Dan kita kena kembali ke kampung asal kita. Sebelum kembali ke kampung asal kita, kita akan rehat sebentar di dalam alam barzakh, di kubur. Lepas itu kita kembali kepada kampung kita, kampung akhirat. Jadi diam, tinggal di dunia ka'annaka ghariban, orang asing. Orang asing maksudnya janganlah kita melihat dunia semata-mata dunia sahaja. Kemudian jadilah engkau seorang pengembara. Orang musafir tu nyesik diam, melimpas saja. Orang musafir macam saya tu musafir lah. Ni dah saya diam dulu. Situ sekejap aja, tidur 2 malam 3 malam balik. Begitulah kata Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Umar telah berkata daripada hadis tersebut, kata Ibnu Umar, apabila kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Maksud jangan bertangguh-tangguh. Manfaatkanlah sihatmu sebelum sakitmu. Sihat sebelum sakit. Sebab apabila sakit, semua dah susah. Kita nak ke suruh pun dah susah. Kawan-kawan kita yang sakit susah nak ke suruh, susah nak ke masjid. Nak bangun susah. Jadi waktu masa sihat, gunakan masa sihat dengan sebaiknya. Hidupmu sebelum matimu. Hayatika limautik. Kehidupan kamu sebelum mati. Sebab masing-masing kita pasti akan menemui kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu berada di dalam satu tembok yang kukuh. Walahlah bangunan apa sekalipun. Walahlah rumah sebesar sekalipun, walahlah berapa lapis bata pun dalam rumah kita untuk menghindar kematian, pasti kematian itu akan datang. Banyak mana duit kita di bank, banyak mana kapal kita di laut, kata Piramli, sampai di Gohet-Gostan pun ada hartanya, Afghanistan, Turkistan, semua ada harta. Semua banyaknya tidak akan dapat membantu kita. Semuanya untuk waris kita. Yang kita cari ayanda, yang kita cari lama-lama tu kalau kita minta maaf, kalau kita meninggalkan dunia tu, semuanya akan jadi hak waris. Yutba'ul mait thalath. Akan mengikut mayat itu ke kubur kelak 3. Ahluha, ahli keluarganya, wa maluh, hartanya, malnya, wa amal, dan amalannya. Akan mengikut mayat kita jenazah kelak 3 perkara aja. Saya ada lebih daripada yang ikut. Yang pertama, keluarga kita. Keluarga kita, bini kita ngikut, bini kita masih ada, anak kita ngikut, anak kita masih ada. Keluarga kita yang daripada mana-mana dunia akan turun, sama menghantar kita di kubur, alhamdulillah. Kemudian yang keduanya, harta. Kereta kita, Mercedes yang sejuta lebih ya, yang macam Land Rover ya, Mercedes kita beli. Yang paling mahal kita beli ialah pakai angkut kita lah, masuk dalam kerenda, masuk dalamnya, dihantar di kubur. Akan mengikut, alhamdulillah. Harta kita yang paling mahal pun kita akan mengikut kita sekali. Dan akhir sekali amal. Wa amalhu, amalannya. Amalan tersebut akan ikut bersama kita di kubur. Yarji'u ahluhu, akan kembali keluarganya, wa maluhu, dan amalannya,
dan hartanya. Kembali si datuk semua, ni ada isteri kita berjanji dengan kita sehidup semati, kena kita mati nasib mati. Satu agama yang sehidup semati orang Tambi India. Dulu zaman dulu India mati lakinya, bininya ditunuk sama. Ya baru cinta. Mungkin kita kena untuk madah, bang kami cinta kita, mungkin kita mati, kami mati juga. Silakanlah. Belum lama habis edahnya, ada orang datang minang. Ni tak janda kaya, siapa sih mau? Dapat suami baru, kereta kita yang kita cari tadi, rumah tadi, suami baru yang make. Kereta yang kita beli Mercedes yang paling mahal tadi, suami baru yang make. Tempat tidur kita tadi yang empuk, yang kita beli beratus ribu ya, dengan jambannya berkilat-kilat, semuanya digunakan oleh suami barunya. Begitulah kehidupan, berpusing. Dan akan kekal bersama kita adalah amalan. Kalau kita beramal, dan amalan ini jangan kita anggap sembahyang saja, yang 5 waktu perkara saja amalan. Banyak. Perkataan yang baik itu adalah merupakan amalan, sebabnya mendatangkan pahala. Kalau kita ngana orang, dosa. Kalau kita memuji orang, dapat pahala. Maknanya perkataan. Semua itu adalah merupakan amalan. Mata kita, tambahan lagi kalau kita sedekahnya kita berkata baik dengan orang, membantu orang, sehingga kan amalan yang paling kecil kita membuang duit di jalan pun mendapat pahala. Ya pun kita, jangan kita nangga aja ya ada duit, biarlah seorang lain ninjaknya. Jadi hidup di dunia jangan bertangguh-tangguh. Apa perkara yang kita tangguh? Sebelum saya tutup, sebelum saya minta tangguh. Yang pertama, bertaubat. Jangan bertangguh untuk bertaubat. Selalu lepas solat, sebelum solat, ataupun ketika dalam kenderaan, ketika kita berjalan, dalam apa-apa pun ingatan kita, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mu nak sambung, Astaghfirullah wa atubu ilaik, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Apabila kita susah hati, Astaghfirullahalazim. Dalam tadi telefon saya guguk dalam jamban, Astaghfirullahalazim. Rosak telefon saya semalam-malam, Astaghfirullahalazim, apalah dosaku ya Allah, Astaghfirullahalazim. Terpaksa ambil cari telefon baru itu, nunggu kedai buka. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sentiasa supaya kita apabila mati kelak kita rasa, ya Allah dosaku, mudah-mudahan kau ampunkan ya Allah. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Lepas saja solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim. Pak Imam baca nyempun, Astaghfirullah. Nya beristighfar untuk nyempun, kita beristighfar untuk kita pun. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Mun saya baca, saya pendek saja, sebab ia lebih saya rasa masuk dalam tu. Pembanding saya baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Salah, sama betul saja. Tetapi kalau saya pun saya baca Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jangan bergerak. Sunnahnya lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan bergerak dulu. Jangan berpusing siap, jangan angkat di tempat duduk. Sunnahnya jangan angkat di tempat duduk. Stay. Duduk siap. Jangan bergerak. Bolehlah bergerak sikit-sikit, tapi jangan angkat, berdiri, duduk tempat lain berzikir. Itu tidak menepati sunnah. Yang menepati sunnah adalah apabila lepas salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ada geng-geng, kadang-kadang geng kuatan gila rapat. Lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, malu belum ya? Apa dia baca rautik nyerin gila? Cucuk, cucuk perut ni pesana pun jepuk. Bangka baru teh buat sembahyang. Baru teh dan solat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hayati semua, walaupun kadang-kadang kita tahu apa yang kita baca, hayati. Sunat. Bertaubat. Malam hari bagi kita yang dah berumur, bangun malam. Solat sunat taubat. Bangun. Lepas ya, kalau kita malas solat taubat 2 rakaat, man witir 1 rakaat cukup. Jangan ditangguh-tangguh taubat. Kemudian yang kedua, beramal soleh.
amal soleh. Amal soleh tu artinya amalan-amalan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah suruh, fakhuduhu. Apa yang Rasulullah beri, ambil. Apa yang Rasulullah larang, hindarkan. Beramal dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang 10 menyebut, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu, yang kami berikan kepada kamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, yang aku rezekikan kepada kamu. Maknanya harta yang kita ada, yang ada pada hari ini di tangan kita, di dalam bank kita dan sebagainya adalah Allah beri. Bukan atas usaha kita, bukan atas kepandaian, kebijaksanaan kita, bukan. Ada orang bisnes dulu kecil, kita tu dah besar jadi millionaire dengan rumah yang besar, bisnes yang besar, bukan atas kebijaksanaan dia, tetapi atas pemberian Allah. Aku yang beri, kata Allah. Maka wa anfiqu, maka infakkanlah sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Sebelum mati, infak, maksudnya banyakkan sedekah. Ya, saya nyebut tadi mula-mula, antara orang yang panjang umur yang saya ingat dalam kepala saya dua aja di situ. Mungkin yang lain saya lupa. Ada beberapa orang saya lupa. Haji Mat Johari yang banyak berinfak untuk madrasah saja. Dan untuk suruh saya ingat-ingatlah madrasah dulu. Kemudian adalah di Bintulu banyak, dermawan di Bintulu banyak. Bulan puasa nang saya dah masak. Banyak dermawannya. Jadi infak setidaknya ya menyebabkan saya tu si kata pandai lah, boleh macam Ustaz Tabur jadi ustaz, Ustaz Aminuddin, Ustaz, semua jadi ustaz di atas infak mereka ini, dan amalan mereka berterusan panjang. Selagi kami beramal dengan apa yang sedekah tadi, yang sedekah, dan kami senang dengan sedekah ya, makan apa daripada yang sedekah, apa yang kami dapat, mereka pun dapat juga. Kemudian seterusnya Allah menyebut apabila seseorang itu tidak bersedekah, rugi. Dan dia akan berkata, fayaqul rabbi laula akhartani, lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menundakan kematian aku yang dekat ini, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nyawa kita dah situ tadi, dah nak mati ya. Ya Allah, kalaulah boleh ya Allah, kau tundalah kematian aku yang dekat tu, aku nak sedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Perkara pertama yang akan disebut kita, semua kita akan macam ni. Nyasi nyebut, aku nak kembali ke dunia, aku nak atur harta-harta supaya anakku si bergaduh. Aku nak solat, si berhenti-henti, aku nak solat sunat. Tidak, yang disebut adalah fa'asaddaqu fa'akum minas solihin. Aku nak bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Jadi kesimpulannya panjang lagi, tetapi saya simpulkan daripada tajuk yang disebut oleh Ustaz Tabur tadi, orang yang bijak adalah yang pertama, orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, perkara yang kedua adalah orang yang sentiasa beramal soleh. Dan yang ketiga adalah orang yang sentiasa untuk bersedekah. Dengan ada rezekinya bersedekah. Bila ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang baik? Rasulullah jawab, adalah orang yang tut'imut ta'am, orang yang memberi makan. Ayu amal khair, kata, bertanya seorang kepada Rasulullah. Tut'imut ta'am, memberi makan, dan kamu beri salam kepada orang yang kamu kenali dan orang yang kamu tidak kenali. Itu di antara amalan-amalan solehnya. Jadi saya rasa itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Matahari pun nak timbul. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan, kalau salah silap itu sebenarnya mungkin kadang-kadang lidah tu terlalu laju bercakap, sebutan jadi salah dan sebagainya. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.